السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah hari ini kita sambung muka surat 35 ayat 224 223 dah habis. Ayat 224 surah Al-Baqarah, muka surat 35. Kita baca sama-sama insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. الحمد لله وبه نستعين. Segala puji bagi Allah, kepadanya sahajalah kita minta pertolongan. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam kita ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda serta para sahabat semuanya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan doa kita kepada sekalian yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga kepada hari kiamat. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana, ya Allah lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana, mudahkanlah ya Allah segala urusan kami. Waj'alna minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana.
Dan jadikanlah kami ini orang-orang yang suka mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli, yang faham Al-Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah wal rahmah wa du'a al-malaikah wa zikrallahi fi man indah. Ya Allah, yang Tuhan kami, Engkau kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini khususnya tenang hati kami. Engkau sempurnakan rahmat-Mu ke atas kami. Engkau sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa dan mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardan muslimin. Ya Allah, Engkau sembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini, yang mengikuti majlis ini, keluarga kami serta muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, yang Tuhan kami, hebahkanlah kepada kami hikmah, kurniakanlah kepada kami hikmah. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Engkau hebahkan kepadanya hikmah, pasti ia akan mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak darinya. Dan Kau masukkanlah kami semua bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Hari ini berkaitan dengan sumpah. Mudah bersumpah dengan nama Allah. Jangan mudah bersumpah dengan nama Allah. Firman Allah dalam ayat 224, wala taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Dan janganlah, larang, ayat larang. Ayat larang ni dia lebih kepada dua pihak lah, kita dengan Allah. Allah bercakap dengan kita secara jamaah, secara ramai. Allah kata apa? Wahai sekalian hamba-hambaku, jangan kamu jadikan Allah itu urdatan penghalang, penyebab yang menyebabkan tak habis lagi tu. Urdatan li aymanikum, itu dia berarti situ. Urdatan li aymanikum, penghalang kerana, lam tu dia panggil sebab sumpah kamu. Wallahi wabillahi, bila sumpah gitu kita nak buat, aku dah sumpah dah, tak boleh dijual dah, tak boleh gitu. Jangan mudah ambil perkara sumpah. Tapi kalau terkeluar dengan tak niat, lain cerita. Nanti kita tengok dalam apa benda yang dilarang kita menjadikan sumpahan itu penghalang. Kita tak boleh jadi, kita tak boleh buat benda ni. Dalam apa? Antabarru, satunya dalam kamu nak membuat buat kebaikan. Kebaikan ni birrul walidaini, buat baik kepada dua ibu bapa, buat baik kepada isteri, kepada anak-anak, kepada suami, kepada sesiapa saja yang sifatnya mendatangkan kebaikan kepada dunia, kepada mereka dunia dan akhirat. Jadi kita kena buat baik ni, jangan disebabkan sumpah kita tak boleh buat baik dah, terhalang buat baik. Senang je, kalau betul berlaku sumpah, bayarlah denda tu sikit, lepas tu buatlah semula. Jangan tak boleh buat baik dah aku sebab aku dah bersumpah dah, aku tak tolong dah dia, aku dulu aku sumpah tak nak tolong dia, sekarang ni aku tak boleh tolong dia, dia berhajat, aku mampu tolong tapi tak boleh tolong sebab bersumpah. Tak payah. Dia kena bayar denda sumpah, lepas tu teruskan usaha. Kenapa? Kerana kita nak pahala. Orang yang macam kita yang ada kemudahan nak pahala. Yang kedua, kita tak nak putus silaturahim dengan dia. Besok susah jumpa Allah, tak boleh masuk syurga kerana ada kes. Selesaikan di sini. Gitu. Nah, satu, watattaqu,
nak jadi orang bertakwa. Mari kau ni nak berhenti masjid takwa. Allah, aku marah kat imam hari tu nak berhenti. Malah lah aku berhenti masjid takwa. Hari tu aku dah sumpah kat imam. Imam marah kat aku sumpah dia. Takkan nak berhenti lagi. Maghrib nak habis dah. Tak apa, qada ah. Sampai gitu je bersumpah nak jadi orang bertakwa, tak payah. Sesuai ke masalah kita dengan iman tu. Kan? Minta maaf lah kat dia. Contoh ni bukan ada contoh. Nah. Wa tuslihu bainan nas. Yang ketiga, kamu nak islah. Kita ni orang soleh, tanggungjawab kita yang kedua ialah mengislahkan orang lain, mensolehkan orang lain. Hanya orang soleh je sahaja yang boleh masuk syurga. Hak makan rendah kali lah. Hak makan Nabi, makan syuhada, itu makan tinggi. Paling rendah makan soleh. Jadi kita nak, kalau kita dah jamin masuk syurga, jangan kita jadikan orang lain itu tak boleh masuk syurga disebabkan kita. Jadi kita kena buat islah. Wa tuslihu bainan nas. Nak buat islah, aku dah sumpah dah sebut nama Allah tak nak buat dengan kerja ni. Tak boleh. Jangan menjadikan Allah, yakni Allah. Wala taj'alullah, maknanya sumpahan dengan nama Allah. Taj'alullah, jangan kamu jadikan Allah, yakni bersumpah dengan Allah, wallahi wa billahi wa tallahi. Urdatan li aymanikum. Dia tak boleh berhenti situ saja. Urdatan li aymanikum. Dia macam dua ayat yang tidak boleh dipisahkan. An tu kerja lah tu. An tu untuk kerja kita. Ada tiga dia sebut kerja sini. An tabarru, kamu buat bir. Buat bir ni semua. Kalau tuan-tuan nak tahu bir ni, kita dah belajar itu ayat 177 surah yang sama. Dia bilang bir itu banyak. Ada berbelah-belah anda nampak. Cuba tengok ayat 177. Muka surat 27. Ayat atas sekali itu. Ayat 177 kan. Laisal birra. Maknanya antabarru albirra. Kamu melakukan, untuk kamu melakukan albirra, antabarru itu. Di sini apa dia bir? Kita tengok, walakin laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu, kebajikan itu, kamu menghala wajah-wajah kamu ke arah timur dan barat. Walakin, ambil walakin tu. Walakin al-birra, tetapi kebaikan itu, kebajikan itu ialah man amana billah. Termasuk rukun iman tu dikatakan bir, tabarru. Man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin. Satu jenis bir dari sudut akidah. Bir dari sudut kebajikan dari sudut syariah. Wa atal mala ala hubbihi. Kamu memberikan harta atas rasa sayang, cinta. Kita nak beri harta, kita nak tolong orang ni mesti ada nilai cinta, kasih kepada orang tu. Kepada siapa yang paling utama ialah zawil qurba, kaum kerabat kita. Kaum kerabat khususnya kaum kerabat yang tak boleh terima saka. Yang tidak terima saka ni adalah tanggungjawab kita juga. Wal yatama, anak yatim, wal masakin, wabnas sabi wasailin wa fir riqab. Itu pun bir. Wa aqamas salah pun bir. Wa atat zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra wa hinal ba'. Semua ini termasuk dalam nilai albir. Mana kita nak buat baik, umumlah buat baik. Yang kedua, kembali balik pada ayat ini, wa tattaqu. Kalau kita nak ambil tattaqu ni, kita buat semua tadi, nak mempertahankan perbuatan baik kita itu memang sukar. Maka Allah Subhanahu wa taala
ulang kalimah yang menunjukkan kita kena pertahankan sifat takwa kita dalam melakukan bir. Sebab bir terlalu luas tadi kan, dalam ayat 177 tu luas bir. Maknanya takwa di sini ialah tahan, waqa yaqi wiqayah, jaga semayang kita, jaga hubungan silaturahim kita dengan Allah SWT, dengan sesama kita. Nak jaga itulah yang dikatakan takwa. Yang kedua, wa tuslihun. Setelah kita buat bir dan kita boleh jaga, tugas ketiga ialah buat baik kepada orang lain. Islah. Wa tuslihun maknanya kita selah bainan nas, di kalangan orang ramai. Tugas kita ni bukan sekadar untuk kita. Ada kata aku pecah-pecah malah campur dengan orang dah. Nak duduk rumah, nak rehat-rehat, nak ibadat, tunggu mati je. Pas dia tu comel dah. Baik dah. Jadi rupa-rupanya tak lepas lagi. Ada satu perkataan, wa tuslihu bainan nas. Kita kena turun pada atas ilmu yang ada pada kita, atas kemudahan yang ada pada kita untuk memperbaiki orang ramai, supaya semua jadi soleh. Khususnya keluarga kita yang jauh-jauh tu, keluarga kita yang tak terima saka tu, tak terima pusaka waris. Kalau Kelantan ni saka ni dua makna. Saka makna terima ilmu hak ditinggalkan oleh keluarga dia. Kalau dia ilmu jin-jin ya, itu saka dia. Nah, itu tak orang Kelantan, orang Gandung sama ya. Dia saka begitu tak ayah ambil ya. Kadang-kadang kalau kita, anak tak ambil, dia pergi kacau anak dia. Dia jadi sakit lah apa kan. Gitu. Tapi kita boleh minta Allah lepaskan kita daripada menerima benda tu. Jadi saka yang kita maksud ni ialah faraid lah, hatta faraid, waris, miras. Habis itu maknanya ini kerja kita. Tiga ni jangan disebabkan kita bersumpah pada suatu ketika menyebabkan kita tak boleh buat dah. Kita kalau sumpah main-main tak dikira. Kalau sumpah betul-betul, kita kena bayar kafarah sumpah itu. Kena bayar sesat dan teruskan kerja-kerja baik ini. Baik, Aiman ini plural. Satu dia panggil yamin, al-yamin. Sumpah. Aiman, sumpah. Tak kira jenis-jenis apa sumpah pun termasuk. Lalu yang terakhir sekali Allah tutup, wallahu sami'un alim. Allahu akbar. Ini ayat lain dan ayat ni simple sentence. Ayat cukup umum, iaitu nak cerita Allah itu dengan kita semua ni dalam isu tabarru, tattaqu, tuslihu ni. Allah guna dua nama dia, Sami', Alim. Jangan pandang kecil pada dua nama Allah ini. Kita dalam nak buat baik ni, kita banyak cakap kadang-kadang sakit hati orang. Kita buat baik dah. Kau ni kalau aku tak beri, mu tak boleh hidup. Sakit hati orang mendengar. Dah lah dia tolong. Sambut lagi tu. Kawan ni dah, orang kata tak ada tempat lain dah, terima je juga, sabar. Sebenarnya orang yang memberi dengan mengikuti dengan kata-kata itu, bukan yang menerima itu rugi, yang memberi itu rugi. Sebab pahala dia akan lenyap. Tapi yang menerima itu, dia sabar, dia boleh pahala. Kan? Dia boleh pahala. Baik. Apa sebab kita kata gitu? Sami' ni ialah maha mendengar. Wallahu sami'. Dia dengar apa? Perkataan sami' ini khusus digunakan untuk mengenal pasti cakap-cakap hamba, ucapan-ucapan hamba. Dia cakap macam mana, boleh terima tak boleh terima. Maknanya begini ya, bila kita jumpa
perkataan wallahu sami' Maha mendengar. Jadi kita nak cakap, kita kena jaga. Takut cakap kita menyebabkan orang sakit, kita tak boleh apa. Kalau kita cakap kita itu dia dua, manna wal adha. Manna ni apa dia panggil benda buruk. Ada ni menyakitkan orang yang kita cakap dengan dia tu. Dua ni menyebabkan kita hilang pahala. Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu habiskan pahala sedekah kamu dengan celaan dan sakitkan orang yang menerima sedekah daripada kita itu. Kita kena ingat wallahu sami', Allah sentiasa dengar kita cakap kat mana pun. Kadang-kadang kita cakap seorang je, marah-marah seorang, tak ada siapa pun dengar, tapi Allah dengar sebab dia sami'. Dalam masa yang sama digabungkan dengan alim. Alim ialah dikaitkan dengan niat hati kita. Jadi bila dicantumkan Allah itu Maha mendengar, Maha mengetahui habis kita. Kita akan terdidik dengan keikhlasan dan dengan ucapan yang baik sentiasa. Orang mukmin bila dia baca Quran, wallahu sami'un alim, dia sebenarnya sedang dididik oleh Allah untuk bercakap yang baik-baik, yang benar. Yang kedua, sedang dididik oleh Allah untuk ikhlas. Ni. Kalau jumpalah dalam Quran khabar dia sami' alim, sebenarnya itulah pendidikan untuk mendidik lidah yang baik dan keikhlasan pada hati kita. Habis itu. La yu'akhidhukum, ayat 225. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum. La yu'akhid. Allah tidak ambil dosa kamu semua. Tapi dia Allah duduk belakang tu. Sebab kalau kita terjemah macam tadi, Allah tidak mengambil dosa, maknanya Allah la yu'akhidhukum. Tapi Allah duduk akhir tu. La yu'akhidhukumullahu. Allah tu subjek. Tapi kenapa duduk akhir? Kerana ayat ini dimula dengan action, tindakan. La yu'akhid. Allah jangan bimbang. Allah tidak akan mengambil salah. La yu'akhidhukum, kepada kamu. Maknanya tidak mengambil salah kepada kamu oleh Allah bil-laghwi, dengan sebab lara. Sumpah lara. Sumpah lara ni sumpah keluar, tiba-tiba keluar. Wallahi aku tak tahu. Wallahi aku tak tahu. Sedangkan dia tidak qasad pun keluar. Dia biasa gitu. Cakap dengan kawan, terkeluar. Tanpa niat, tanpa ada apa-apa pun nak tegas. Allah la yu'akhid. Allah tidak akan tulis dosa kepada kamu. Fi aymanikum, pada sumpah-sumpah kamu. Jenis keluar kat mulut tapi hati tidak ada, Allah tidak tulis keburukan pada sumpah-sumpah. Walakin, tetapi yu'akhidukum, ada tak sebut dah Allah tu. Walakin yu'akhidukum, tetapi Allah, kita terjemah Allah juga walaupun tak ada Allah, sebab you tu huwa tu Allah. Tetapi Allah mengambil salah kepada kamu. Bila dia ambil salah kepada kamu? Bima, dengan apa-apa sahaja sumpah kamu, kasabat qulubukum. Kasabat ni, kalau kita usaha, kita pergi kerja, itu dipanggil kasabat. Jasa kasabat, dari kerja dapat duit, itu kasabat. Bagi infak, masuk duit dalam tabung, kasabat. Tapi dalam kerja tangan, kerja kaki, kerja anggota, mestilah dituruti oleh kerja hati, baru jadi. Kalau kita buat dengan tangan,
dengan kaki, dengan anggota hati tak niat, tak jadi rupanya. Dosa pun tidak ambil kira, jenis buat tidak ingat, lupa. Tetapi bima kasabat qulubukum, qulubukum tu fa'il, kasabat qulubukum ay qulubukum kasabat, hati-hati kamu tu yang usaha, sumpah penuh dengan perasaan, dengan keinginan, dengan tindakan yang penuh kehendak. Maka ketika itu kamu bersumpah dan kamu dikira sumpah itu kalau langgar dikira dosa. Gitu. Kasabat qulubukum, bukan kasabat jasadukum. Kasabat qulubukum, makna hati itu kena ada nilai niat yang betul-betul. Tuan-tuan dirahmati Allah, sebelum itu saya ingat kepada satu syarat, kita nak jadikan sesuatu kerja kita itu ada pahala. Ada 4 kan? Ingat dah dulu. Pertama, yang kita buat itu kita reti, kita berilmu. Yang kedua, kita kena niat. Yang ketiga, kita kena ikhlas. Yang keempat, kita kena istiqamah. Ini yang saya dapatlah. Memanglah ikut Nabi lah, ikut Nabi. Tapi dalam ikut Nabi tu kena ada 4 benda tu, baru amal kita tu diterima. Jadi termasuklah ni dia sebut qulubukum dalam bab dosa pun. Kalau kita buat terlupa, tidak ada ambil dosa, tiba-tiba keluar bersumpah tak niat pun, jadi tak kira. Kenapa Allah tak ambil itu? Allah kata wallahu ghafurun halim. Masya Allah. Ini simple sentence yang kedua. Tadi wallahu sami'un alim. Di sini wallahu ghafurur rahim. Ingatlah kita baca Quran, tuan-tuan dirahmati Allah, muslimat sekalian, bila jumpa ayat serangkai ini, berilah perhatian. Dia sebenarnya menjadikan kita rasa tenang dalam hidup. Tengok, wallahu ghafur. Kalau kamu dulu jahat, selalu duk supah tapi tak reti masa tu, lara lah tak reti ni, maka Allah itu maha pengampun, dia maafkan. Dan dicantumkan dengan halim, al-hilmu, berlemah lembut, bermaaf, mudah mengalah. Lemah lembut ni mudah mengalah, tidak keras. Kita ni banyak, selagi mana tak puas hati kita, kita keras, tak nak maaf. Tapi Allah mudah maaf dan mudah menerima kemaafan itu. Halim itu mudah menerima kemaafan. Dan satu lagi, halim juga, dia kalau dia maaf, dia akan bersatu bersama. Kita kadang-kadang bermaaf-maafan tapi tak boleh pergi mari, kan? Aku dah maaf, mu jangan mari rumah aku, susah, kosong-kosong. Mana boleh kosong-kosong gitu? Tak pergi mari itu tidak kosong-kosong, start semula. Tak ada rahim, tak ada silaturahim. Bila dah bermaafan, startlah seperti mana sedia kala. Bergerak, jangan bergerak. Nak buat baik ni bergerak. Nak masuk syurga ni bukan ringan. Habis itu. Jadi dicantumkan Ghafur, maha pengampun dengan maha pemaaf ataupun penyantun. Halim ni penyantun, dia menyantuni. Allah begitu, kita gitu jugalah. Kita ambil nilai-nilai itu. Jadi jelaslah sini, kita kalau selama ni kita duk main sumpah-sumpah tapi tidak niat tu, sesadah masalah. Tapi kalau bersumpah, kita niat betul-betul tapi menyebabkan kita tak boleh buat kerja agama kerana kita dah sumpah. Jangan selesaikan dengan bayar kafarah sumpah. Tak mahal pun berapa, tak ingat. Tanyalah. Lepas pada tu, teruskan buat kerja antabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Habis itu. Ayat berikut, lilladina yu'luna min nisa. Kembali balik cerita masalah isteri-isteri ni. Dalam ayat 224 225 ni, dia seolah-olah selingan dalam cerita
cerita berkaitan dengan kaum ibu dan didatangi dengan selingan. Kan kadang-kadang kita dengan bersumpah dengan keluarga, tak nak cara keluarga kita dah jahat sangat, tak nak cara, sumpah, lepas tu tinggal gitu, tak boleh. Mana ada kaitan dengan keluarga dan ada kaitan dengan masyarakat secara umumnya. Jadi ada masalah sekarang ni tuan-tuan, keluarga kita banyak, saya dengar-dengar banyak dia tak pergi mari kerana apa masalah tok nenek sumpah tujuh keturunan, baru 3 keturunan, tak habis lagi. Jadi jangan duduk buat hal gitu. Susah masalah. Tak. Habis tu. Lil ladina yu'luna, dia kembali balik kepada ayat 1 2 2 3 tu. Sambung. Lil ladina yu'luna, bagi orang-orang yang mereka itu bersumpah. Bersumpah. Ilak ni yu'lu ilak ya. Min nisaihim, dari isteri-isteri mereka. Bersumpah untuk tidak bersama isteri mereka. Jawab dia apa? Tarabbusu. Isu ni isu tarabbusu. Dia subjek tu. Dalam ayat ni isu tarabbus. Tarabbusu arba'ati ashhurin. Kena menanti 4 bulan. Cerita apa ni? Kan? Dalam terjemah tu dia kata kepada orang-orang yang bersumpah tidak akan mencampuri isteri-isteri mereka, diberikan tempoh 4 bulan. Setelah itu jika mereka kembali mencampurinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Gitulah. Tak nak bersama. Tarabbus ni maknanya tak nak bergaul ni bukan makna tak pergi rumah, dia tak nak bersetubuh lah, termasuk nak pergi mari jugalah. Jadi tempoh dia 4 bulan. Dalam masa tu fa'in fa'u laki tu, fa'u tu bukan perempuan, suamilah. Fa'in fa'u, maka jikalau mereka kembali, mereka suami, maka selesailah lepas 4 bulan tu. Fa'innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini satu isu lain. Kita suami isteri bila berazam untuk kembali lagi dan kesalahan-kesalahan lalu itu kita kena lupa 100%. Tak lupa pun, dia ada. Seolah-olah tak ada masalah kita dengan dia. Tak pernah berlaku benda yang berlaku itu. Dari mana kita dapat? Dari perkataan rahim. Ghafur, maaf-maafan, Allah maaf. Rahim, Allah sayang. Kita ni kalau ikut salah dengan Allah, tak patut Allah maaf dah. Kalau Allah maaf pun, Allah tak beri dah nyawa kita, tak beri dah rezeki kita, tak beri dah kesihatan kita dengan perangai buruk kita dengan Allah. Lalu Allah ampun kita. Bila Allah ampun kita, Allah beri segala yang kita perlu itu dengan kasih sayang dia. Maka nilai ini kita boleh ambil dalam hidup kita. Bila kita bermaaf-maafan sesama kita, dia maaf, kita maaf, kembali balik macam dulu. Kalau dulu dia dapat 1000, bagilah semula 1000. Jangan pula aku potong 500 walaupun baik jadi 500. Tak boleh gitu. Sebab Allah mengajar kita begitu.
Dan itulah sebaik-baiknya. Saya baca dalam beberapa tulisan lah. Orang kahwin kan, orang kahwin ni, isteri pertama ni raja sebenarnya. Dia tak boleh, apa pun masalah dia jangan lepas yang pertama. Kerana kepentingan apa pun jangan lepas. Dan semua orang dia kahwin baru kat dia lepas hak pertama. Zalim dia tu. Walaupun dia tu nampak okey, tapi hati dia tidak akan diokeykan oleh Allah atas sebab dia membuat sesuatu. Kecuali benda itu datang daripada isteri. Lainlah. Kalau kerana dia ini tak bahagialah orang lelaki yang melepaskan isteri kerana sayang kepada hak baru. Tak. Tapi kita tak ada belakang dah ni yang melepas belakang dah. Ni kira hak cerita je lah. Kan? Tak ada dah kan? Ada dah. Tak mikir dah. Fa'in fa'u, jika mereka kembali selepas itu, Allah maafkanlah kesalahan-kesalahan itu. Dan Allah akan mengasihani, menyayangi seperti sebelumnya. Tapi selepas 4 bulan itu, tak nampak jalan. Tak nampak jalan. Jangan nipu. Tengok ayat selepas ni. Kalau nipu Allah tahu. Sengaja je tak nampak jalan. Ada jalan. Malah tengok jalan tu. Tengok. Nah, tengok. Fa'in azamu, ayat yang berikut. Fa'in azamu, jika mereka itu, suami-suami itu berazam lepas 4 bulan nak tolak, nak cerai juga. Jawab dia apa? Fa'innallaha sami'un alim. Ingat suami-suami termasuk saya, kalau berazam untuk talak, Allah tahu siapa puncanya. Allah itu maha mendengar hujah-hujah kamu, hujah-hujah dia. Betul tak hujah-hujah kamu, hujah-hujah dia tu? Kalau kamu adakah semata-mata tak suka pada dia, lalu berpisah, ingat ancaman Allah. Alim, Allah pandang kepada hati kamu, wahai suami. Kalau kamu tak jaga niat buruk terhadap perpisahan itu, kamu tidak akan hidup bahagia buat selamanya di dunia ini, kerana menyakitkan isteri yang telah berkorban banyak di masa-masa bersama dulu. Yang ni kita kena jaga nilai-nilai ucapan, percakapan kita dengan dia, dan kena jaga niat kita tu. Niat apa? Nak berpisah tu betul-betul kah? Benda itu ada hujah-hujah yang jelas dari sudut kata-kata kita, dan ada hujah yang jelas dari sudut nilai niat dan juga keinginan hati. Kena beri perhatian. Baik muslimin muslimat sekalian, itu di antara perkara yang penting dalam perbincangan kita hari ini. Wat-talaqu wal mutallaqatu yatarabbasna, insyaallah kita sambung dalam pertemuan yang akan datang. Nak sambung lagi dia jadi panjanglah kan, kita beritahu di situlah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa asli'na al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq